Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua sahabat-sahabat saya, kepada semua follow-follow Perfecto. Terima kasih kalau anda akan menonton live kami ni. Terima kasih saya ucapkan. Okey, seperti biasa pada malam ni kita apa orang kata bermula. Kita macam start lah. Kita start satu segmen yang baru, Durian News. Durian News, Borak and Mamak dengan tajuk pada malam ni, kawalan sampai bila? So dengan tanda soal, kawalan sampai bila, guys? Alright. So, Waalaikumsalam Cik Khairul Aris. Ini sahabat saya. So tapi pada malam ni saya akan bersama dengan Khairul Azizi. Kita akan kupas sedikit lah. Kita akan kupas sedikit orang kata dari segi isu terkini. Sebab orang kata objektif Durian News ni adalah kita nak berkongsi dari segi pengalaman perniagaan kami, cerita kami, pengkongsian value kami kan, apa yang kita boleh offer kepada anda semua, dan juga sedikit kupasan dari isu semasa kan. Yang ini dari segi kami punya point of view lah, point of view kami. So Ijirah dia letak stiker berenang lagi. Sekejap saya try invite dia. Add. Tengah heading. Okay, so sebelum sahabat saya Khairul Azizi akan join kita pada malam ni, izinkan saya kenalkan diri saya. Nama saya Ikhwan, salah seorang co-founder untuk produk Perfecto, yang di mana kami menawarkan satu produk makanan iaitu a dessert yang menggunakan isi durian D24 yang asli. So it's sangat-sangat sesuai untuk anda yang mempunyai sweet tooth untuk dessert dan juga a durian lover. So dua-dua ni kita combinekan sekali, dan kita jadikan satu produk iaitu durian crepe. So yang ini memang sangat-sangat sesuai untuk anda lah. Okay? So kalau nak tahu lebih lanjut tentang produk kami, boleh view balik page Perfecto di Facebook, Perfecto My, P-E-F-E-T-O, produk besar My, dan juga di IG Perfecto_My. Di situ kami dah post ataupun kita dah connection fail pula. Saya try lagi sekali. Oh tak ada, hilang dah. Okay, di situ kita dah update kita punya produk, kita punya testimonial, kita punya video, behind the scene produk macam mana kami buat. Di situ anda boleh view lah. Okay, sekejap saya try invite lagi sekali Ijira to the stock show. Okay, so by the way, let me explain dulu apakah Durian News punya konsep Borak and Mamak ni. Kita lebih mengetengahkan kepada talk show atau bual bicara yang sangat-sangat santai, seperti macam kita member lepak kat kedai mamak kan. Kita cerita bual bicara lah, bual bicara kosong sambil minum teh tarik kan. Macam tu lah kita buat. So kita kupas sedikit isu semasa kan pada pandangan. Tu dia Cik Khairul Azizi atau Ijira. Okey, sekejap saya kupaskan sikit kita punya objektif ataupun kita punya konsep Durian News ni, Durian News ataupun Borak and Mamak ni. Okey, macam itulah kita, macam sekarang saya lepak dengan saudara sahabat saya ni, Khairul Azizi Ijira ni. Kita lepak macam kedai mamak, kita sembang-sembang, gelak-gelak, kita kupas isu semasa kan. Itu adalah konsep Durian News Borak and Mamak. Okey, Ijira, tajuk pada malam ni dengar tak? Ya. Dengar tak? Kawalan sampai bila? Oh, tajuk hang pilih ni memang best lah. Tajuk hang pilih ni memang best. Kan? Okey, sebelum kita mula, hang kenalkan diri hang dulu. Okey, baik. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat pagi. Nampak tu. Saya nampak tu awak kat mana ni? Ya, ambil barang, tertinggal buku. Dia ada reflect tau dekat almari tu. Tak apa. Tertinggal buku je. Note. Okey, benda tu 18X sebenarnya. Okey, tak apa. Terganggu sekejap saya nak bagi tahu ni nama. Jangan naik syahwat sudah. Okey. Okey, assalamualaikum, selamat malam. Okey, nama saya Khairul. Seperti mana yang Cik Ikhwan beritahu tadi. Malas pula nak icik-icik ni. Seperti mana yang Ikhwan beritahu. Yalah, kita alah macam kita santai je.
Itulah biasa kalau lepak wan je, wan katik. Besar dah nak incik-incik ni. Okey, baik. Saya salah seorang lah seperti mana yang Ikhwan bagi tahu, saya salah seorang juga co-founder untuk brand Perfecto di bawah syarikat Megawasa Solution. Okey. Ya. Baik, apa yang kita nak bincangkan ataupun kita nak share dengan kita punya penonton malam ni. Ya. Tajuk tu kawalan sampai bila? Tajuk tu dah macam sebab petang tadi kita baru start discuss, kita baru start converse kan apa yang kita nak buat dengan kita punya campaign, not to say campaign lah, channel ataupun cara approach yang baru lah, iaitu kita buat Durian News di mana kita try to enhance ataupun improve balik kita punya orang kata live kita. So pada malam ni dengan tajuk yang orang kata yang sensasi lah Haji, sensasi lah yang kena mengena lah, yang kena mengena dengan isu semasa, kawalan sampai bila. Okay, so kami nak kupas sikit. Okay, again, sebelum kami berdua bermula, kami nak letak satu disclaimer di sini, nota penafian, di mana apa-apa yang kami lontarkan, apa-apa yang kami kupas, itu adalah pendapat dari point of view kami. Kan, kami tak ada orang kata berat kepada sini, berat kepada sana, sebab kami letakkan pendapat itu ataupun pandangan itu dari sudut IKS. Perniagaan kami, usahawan IKS. Betul lah Eji ya? Betul. Okay. Betul. So, kawalan sampai bila ni, kita nak mengupas sedikit cerita tentang situasi sekarang, PKP yang tak tahu berapa huruf dah kat belakang tu. Bukan angka sekali. Dah PKP 3.0, PKPD, lepas tu dah masuk jadi plan pemulihan negara kan. So dah orang kata dah benda tu dia evolve, tapi benda tu masih lagi tetap sama dengan total lockdown kan. Benda tu keep on evolving dengan makna yang sama, tapi orang kata result yang tiada. Itu dari segi pendapat kami. Okay. Macam hari ni. Okay, kita sembang hari ni lah Hari ni 23 Julai. Kes gila bab siut. Pecah rekod kan? 15,000. Kan? Pecah rekod sebelum ni 13. Kita hari 13 kita, pun dah pecah rekod. So hari ni 15 gila tut punya banyak kes. Okay. Alright. So, yang ini baru hari ni je. Kita belum masuk lagi, orang kata SDG predict, memang kes tu akan melambung sampai 20k punya cases per day lah. Daily cases lah. Yang itu adalah dia punya forecast. Tapi forecast dia, aku tak tahu dia dah masukkan tidak, beliau dah masukkan tidak kluster raya ni nanti. Aku assume memang akan ada kluster raya nanti. Seperti mana kita nampak kan, highway dekat pantai timur tu. Okay, again tuan-tuan puan-puan, kita tak ada pinpoint spesifik negeri kita cakap dari segi umum, kalau dah lebuh raya pantai timur Karak tu, kita tahulah negeri mana. Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Memang jam kat situ. Kita boleh nampak dekat berita, dia dah tunjuk. So dah lah negeri tu dibawa dah switch pada PPN plan fasa kedua kan. Nanti kan jadi kluster raya. Habislah. Balik PPN fasa 1. Never ending story. Kan? So ada lah nak kupas sikit pasal numbers of the daily cases yang meletup dah 3,000 ni sampai 15,000. Itulah terkejut juga bila dengar ini 15. Ingatkan yalah 2-3 dalam minggu ni kan dia maintain dekat top 13 je kan. Lepas turun 10, lepas tu dia naik balik 11, 12, 13 macam tu je dia main. Ingatkan macam minggu ni dia akan maintain dekat situ, tapi tiba-tiba sub 15. Dia dah berbeza 2k dekat situ. Ya. Betul. Kan? Selangor masih top lah 7,000 kalau ikutkan tak salah saya. 7,672. 7,000 cases hari ni saja. And also Ji, kalau kita campur dengan KL 2,063 kes baru. So in total untuk dua kawasan ni saja dah 9,000 dah Ji. Betul? More than half. More than half of the new cases. Ya betul. Ui, memang gila tut
Kan dia menyekil je. Yalah, kalau nak kirakan Selangor KL ni lebih kurang je sama je satu lembah juga kan. Orang yang duduk Selangor kerja kat KL, orang duduk KL pun kerja Selangor. Ulang alik dekat situ juga. So tak kata figure tu tak perlu diasingkan, terus letak je. Selangor dan Kuala Lumpur. Kan Selangor dan Kuala Lumpur total berapa? Kan? Tak perlu nak dikatakan. Kalau keluarkan Selangor dan Kuala Lumpur ni, negeri-negeri lain jadi hijau dah aku rasa kot. Itulah dia, sampai ada yang negeri Selangor tu dah dipisahkan dari Malaysia dah. Betul, sanggup dorang negeri Selangor sekarang. Sanggup dorang menyisihkan Selangor daripada peta Malaysia kan. Sampai begitu sekali. Itulah dia. So yang itu kita cerita dari segi numbers of cases lah. Okay. Numbers of cases pada hari ni pun memang tiba-tiba ada spike. Dia dah, orang kata dah break the record. All time high sampai 15,000. Before this pun betul macam mana kau cakap tadi pun dia main dekat 12,000, 10,000, 12,000, 13,000 and then suddenly hari ni 15,000. Kan? Okay. Kita ambil kita ambil number of new cases versus dengan vaksin roll out. Okay, so vaksin roll out untuk until semalam 22 hari bulan 7, untuk 22 hari bulan 7 saja lebih kurang dalam 507,050 suntikan telah dibuat. So untuk dos pertama dalam 335,000, dos kedua 171,000. So until today in total dah 16 juta dos telah diberikan. So orang kata dalam populasi lengkap divaksinasi tu 15.6%. So apa pendapat kau? I mean dari segi kita buat versus number of new cases dan juga versus of the vaccine roll out. The figure tu memang kalau macam untuk semalam numbers of beri vaksin tu paling tinggi. Sebelum ni main 400,000 je. So hari ni dah main semalam dah main 500,000 dah. So apa pandangan kau? Ini pandangan saya lah dia pandangan pribadi saya, dia tak ada bercampur kait dengan political view ke, tak ada. Ini sekadar pendapat pribadi saya sebagai seorang orang kata rakyat Malaysia juga kan yang sama-sama juga macam benda ni kan. So dari segi ni kita tengok kadar positif case per case positif hari ni 15,000. Okay, satu numbers yang sangat tinggi lah kalau kirakan by kita punya rakyat dekat Malaysia ni, sebab kita negara kita kecil je, penduduk pun tak tinggi ramai. Okay, so kadar tu sangat-sangatlah tinggi. Lebih-lebih di kawasan bandar kita lah, di kawasan tumpuan Kuala Lumpur ni, Lembah Kelang, kawasan tumpuan orang hotspot dari serata negeri semua duduk dekat sini kan. So bila bercakap dengan dengan vaksin ni pula kan, dia macam mana nak cakap ni? Yes, betul. Vaksin punya roll out untuk orang di Lembah Kelang dan juga serata Malaysia ni, negeri-negeri lain pun memang sangat tinggi. Tak boleh sangkal benda tu. Memang baguslah apa yang JKJAB usahakan untuk mempercepatkan proses vaksinasi orang ni kan, rakyat Malaysia ni. Tetapi kita jangan lupa yang vaksinasi ni bukanlah boleh mencegah ataupun menghindarkan kita daripada penyakit tu terus 100%, tak. Dia still kita boleh dijangkiti tetapi risiko agak rendah. Betul tak? So saya rasa dengan kadar jangkitan sekarang ni, kadar positif sekarang ni 15,000, dah tak ada macam mana nak cakap dia punya point view untuk vaksin tu, kita nak percepatkan vaksin tu, dia jadi macam tak guna. Sebab apa ini? Vaksin ni dikhususkan untuk orang yang tidak dijangkiti, bukan tidak dijangkiti, orang yang tak ada virus tu pada waktu dia terima vaksin tu. Kalau kata dah 15,000 setiap hari, 15,000 setiap hari 15,000 orang disahkan positif, kalikan dengan 30 hari. Kan? Cuba dikalikan dengan 30 hari. Berapa ramai dah rakyat Malaysia yang tak dapat vaksin tu. Disebabkan dia orang dah terkena virus tu. Faham tak? Tetapi bagi orang divaksin ni pula, yes betul dia divaksin, dia orang kata dah rasa lebih selamat. Tetapi
selamat dia tak 100% selamat. Okay. Dia masih boleh dijangkiti. So orang kata apa, dia dekat situ dia balance tu tak seimbang. Okay. Kan orang yang divaksin tak seramai orang yang kata apa dijangkiti yang sebelum-sebelum ni lagi kalau campur sekarang kan. So dia kata apa, risiko tu still ada. Kita yang dah divaksin macam saya menerima dos pertama sama macam Wan juga, hari yang sama, tarikh yang sama. Beza waktu saja dan juga vaksin berlainan. Juga vaksin berlainan. Vaksin berlainan, juga berlainan. Okey. So saya tak rasa walaupun kita dah first dose kita selamat. Betul. Faham tak? Walaupun dia orang cakap okey dah vaksin, lepas ni orang kata apa dah boleh beri kelonggaran lagi. Kan kelonggaran tu itu nanti kita kupas lah. Kelonggaran tu dah tak ada fungsi kalau kes setiap hari makin menaik. Kan dekat mana kita rasa selamatnya dekat situ. Macam kawasan saya berapa hari bulan dah? 12 ataupun 13 hari bulan Julai hanya ada 3 kes. 17 Julai beza 3 hari atau 4 hari dah ada 10 kes, 7 perbezaan dekat situ. So orang meninggal. Memang ada tuliskan memo dekat situ. Kan so kadang sangat cepat. Sekarang memo dah tak ada. Maksudnya mungkin tak ada lagi lah orang yang dikuarantin lagi apa kat rumah kan. Kan tapi kita tak tahu. Kita tak kena orang kata apa, bila kita duduk dekat kawasan kejiranan macam apartment ataupun flat, mana kita tak aware dengan keadaan sekeliling kita ni. Orang ni sihat ke, sakit ke. Kan sebab yelah sebenarnya menggunakan satu kemudahan awam yang sama, lift. Kadang untuk kita kena terjangkit tu memang sangat tinggi. Jelas setiap orang akan press button lift tu. Paling kerap button buka tutup. Paling kerap buka dan tutup. Itu memang semua akan tekannya. Buka tutup atas bawah memang akan orang gunakan. Kita pakailah sanitizer macam mana pun. Kalau dah kata apa dah nak terkena tu memang tak boleh nak kata apa dah. So itulah saya tak rasa yang vaksin ni akan jadi satu penyelamat untuk kita. Even dekat kita boleh tengok negara macam UK kan. Walaupun dia orang punya kan dia orang dah bebas, dah tak perlu, dah boleh pergi tengok tonton Euro kat Wembley. Full capacity. Kan tiba-tiba kes naik balik mencanak kan. So dekat situ kita boleh nampak yang vaksin ni tidaklah membantu 100% proses apa yang government cuba lakukan sekarang ni. Kan tetapi ianya kata apa dapat memberi sedikit perlindungan lah supaya yalah kita faham dengan keadaan katil ICU kat Lembah Kelang memang dah 110%, 200% dah penuh, dah fully pack. Betul. Kena buka parking dekat kapak parking lot. So itulah susah untuk kita nak kata yang vaksin ni akan jadi penyelamat walaupun kita berusaha keras untuk yalah setiap hari beratus kalau ikutkan hari ni 500,000 suntikan ataupun dos yang diberikan hari ni. Semalam. Date yang komplit semalam kita kira mesti kira semalam 22 hari bulan. Kan? So itulah tak boleh nak kata jugalah vaksin ni akan jadi penyelamat dan juga keadaan yang sekarang ni akan keadaan kita sekarang ni boleh jadi satu yalah walaupun sebelum ni DG dia tak bagi tahu walaupun dia cakap positif tinggi macam ni kan. Sebelum ni dia dah elaborate pengalaman yang stage 1, stage 2, sekarang ni dia elaborate. Walaupun stage 5 tu sangat-sangat kurang. Tetapi jangan kita lupa orang yang berada di stage 1 pun boleh pergi ke stage 5 dalam masa yang singkat. Kalau tak dipantau dengan sempurna. Yalah sekarang ada yang kuarantin dekat rumah. Setakat mana keberkesanannya kuarantin dekat rumah. Siapa yang akan monitor jadi betul. Saya sokong statement yang untuk stage tu. Setakat mana kita boleh tahu so apa yang aku boleh rumuskan dari segi apa yang kau dah perjelaskan. Yang pertama adalah orang kata basically right now the numbers of cases tu sebenarnya is out of control.
Yes, betul. Out of control. Betul. I mean, boleh dikatakan tak terkawal lah, itu kan? je. Kita dah tak boleh nak kawal selia dengan orang kata apa yang sangat-sangat monitor yang sangat-sangat rapat dah. Close monitoring tu dah memang tak ada lah. Okay? Cuma apa yang kita boleh buat adalah kita menjaga ataupun kita mengikut SOP yang betul ataupun kita adhere di SOP itu betul-betul. Yang itu pertama. Yang kedua, aku rumuskan balik apa yang kau dah perjelaskan. Vaksin tu adalah bukan untuk orang kata merawat, bukan kata untuk memulihkan, tapi dia adalah mencegah. Kan? Dia adalah mencegah. Seperti mana yang kau cakap awal tadi, walaupun dah divaksin, contoh macam UK lah, memang betul. Waktu Euro tu, diorang dah full capacity dekat stadium Wembley tu, tengok bola ramai-ramai, macam mana kita tengok kat TV, macam tu lah diorang keadaan kat sana. And suddenly, the numbers of cases tiba-tiba naik. Same goes dengan Netherlands, tiba-tiba dia naik. Dan diorang tutup balik, shutdown. Betul. So maksudnya, vaksin tu adalah bukan untuk orang kata merawat ataupun memulihkan. Dia lebih kepada ke arah mencegah. Kan? Dan juga bila kau kata hospital, katil-katil ICU tu, tak silap aku ada baca satu, aku tak tahu whether this news is real or not, it's legit ataupun tidak. Hospital Selayang yang sepatutnya jadi hybrid untuk COVID kan, right now dah jadi 100% untuk COVID cases saja. They will no longer take cases yang untuk x-ray ke, accident kaki patah ke, accident motor ke, they will no longer take those cases. Diorang hanya fully fokus kepada COVID cases saja. Hospital Selayang dia dah switch. So it shows you how serious right now the numbers of cases yang tiba-tiba naik kan. Okay. So yang itu kita dah kupas dari segi orang kata numbers of cases versus vaksin roll out lah. Dan juga betul kau cakap tadi JKJAV pun, dan juga kita sepatut ucapkan tahniah dan juga terima kasih kepada diorang lah. Alhamdulillah dengan diorang punya bila dah diberi tanggungjawab, mereka sangat-sangat melakukan tanggungjawab tu dengan sangat-sangat pantas. Kan, agensi yang terlibat, individu yang terlibat, you guys deserve a big round of applause. Sangat-sangat terima kasih dan tahniah kepada anda. Anda lakukan tanggungjawab, anda jalankan tanggungjawab anda memang yang sangat-sangat baik. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so kita masuk ke skop yang lebih kecil. Tadi kita cerita numbers of cases kan, yang besar. So right now kita tengok kepada skop yang lebih kecil ke arah keusahawanan, ke arah entrepreneurship. Apa impact dia? So macam kita tahu, government dah bantu kita ataupun dah bantu IKS sebab saya bahasakan diri kita sebab kita IKS. Dah bantu kita dari segi bantuan kewangan kan? Apa JKP ya? Betul. Okay. JKP, Grant Khas. Grant Khas kan? Okay. So apa pendapat kau? GKP tu adakah mencukupi ataupun tidak? Okey. Berkenaan dengan GKP inilah yang diberikan government 2 kali kan, GKP 1 dan GKP 2. GKP 1 yang tahun lepas lah kita menerima berapa 1,000 tak salah saya. 500 itu sama juga 1,500. Rasanya 1,000. 500. Dan yang keduanya adalah GKP 2.0 1,500. Okay, first bayaran dan second 500. Tak salah saya Okay. So dia macam mana nak cakap okay, dia sangat berterima kasih lah kepada pihak kerajaan, pihak Kementerian Kewangan, Menteri Kewangan, semua dia orang usaha ialah untuk membantu golongan IKS ni kan yang terjejas. Bukan kata dia orang terjejas sikit tau. Betul. Even kita pun boleh merasakan impact dia tu. Kan kita beberapa kulit kita yang ada di Lembah Kelang pun kita boleh nampak dia punya dari segi sales dia tu drop hampir 90%. Kan kalau sebelum ni sebulan boleh jual katakanlah dalam 100 pack untuk sebuah outlet. Tapi sekarang ni dengan keadaan sekarang bukan kata sebulan, 3 bulan pun belum tentu boleh habis 50 pack. Kan? Sangat-sangat pedih untuk orang yang dalam golongan IKS ni, industri kecil industri kecil sederhana ni kan. So dari bantuan kerajaan tu 1,500
Kalau kata dua kali, maksudnya dalam 3,000 ataupun 2,500 lah. Okey, dia tak ada kata yang itu boleh melegakan dah orang IKS ni, terutamanya IKS yang ada shop lot sendiri, kan, yang ada pekerja di bawah tanggungan dia orang, kan, yang kata tu ialah yang ada utilities yang dia orang kena bayar, bukan setakat nak kena bayar kedai, overhead dia orang, kan. So 1,000 ataupun 1,500 yang diberikan selama setahun, kan, tahun lepas 2020, selama setahun 1,500. Kalau dibahagikan untuk katakanlah dia mula dari bulan 3 sampai bulan 12, maksudnya kita ada berapa bulan? 9 bulan 9 bulan betul ke? Betul lah, 9 bulan. Kalau kata 1,500 dibahagikan dengan 9 bulan, kan? Okey. Cuba saya kira sekejap. 1,500 dibahagikan dengan 9 bulan. Maksudnya 1 bulan IKS hanya mendapat boleh tengok ke? RM166. RM166 sahaja untuk sebulan kalau dibagi dengan 9 bulan. Okey. 9 bulan ya. Kita bermula pada 18 ataupun 16 Mac 2020 sehinggalah penghujung Disember 2020. Okey, pada waktu tu kita ada gap sebulan pada bulan, tak salah saya bulan 6, bulan 7, bulan 8 tu kita ada sedikit relief lah sebab yalah semua dah boleh operate macam biasa, kan, walaupun ada ikut SOP semua tu, kan. It's okay. Yalah kita punya semua dah boleh run. Orang dah boleh datang, kan, barang, shopping barang. Tetapi bila start balik bulan 10 tu kita dah mula kata apa banyak perniagaan terpaksa ditutup. Satu persatu ditutup, sehinggalah bulan Januari di mana darurat diisytiharkan, kan. Lepas tu masuklah PKP total, kan, katanya total lockdown tu, kan. Sehinggalah sekarang PKPD kita dekat Selangor ni yang kononnya juga diperketat, kan. Tak tahu kok mana ketat. So itulah dia. Macam saya kira tadi, RM166 tu sebulan. Apa yang boleh dibuat dengan RM166 tu untuk sebuah syarikat yang kata kalau IKS tu ada sekurang-kurangnya 5 orang pekerja lah. Tak termasuk dengan manajemen, kan, tak termasuk dengan bos ataupun owner. 5 orang ataupun 3 orang pekerja. Kalau kedai runcit ada dalam kurang 2 orang lah pekerja kedai runcit, kan. Kan. Paling kurang, itu paling kurang lah. RM166. Kalau kata kedai gunting rambut, sekurang-kurangnya ada 3 orang gunting ataupun paling teruk sangat 2 orang. Kalau kata kedai kawas, kalau kawas berapa orang? Tukang cuci, kurang-kurang 6 orang. 3 cuci, 3 vacuum, kan. Betul. Lepas tu siapa lagi? Spa, kan, spa, syarikat spa. Lepas tu syarikat catering, apa lagi, gym. Banyak kalau nak sebut satu-satu banyak. Dengan RM166 tu apa sangat yang boleh dilakukan. Mengata apa, setakat pergi bersedekah je lah dekat masjid RM166 tu dapat pahala, kan. Semoga rezeki, itu saja yang boleh buat, kan. Overhead kalau kata sebuah kedai kalau kata kat luar bandar pun sewa dalam 2,000, kan, luar bandar 2,000, 2,500 ke 3,000 gitu, kan. Utilities nak kena bayar, gaji pekerja tetap kena bayar, kan, walaupun government bagi loan pinjaman moratorium. Kita kena ingat IKS ni tak membeli kedai tu, dia menyewa. Tuan penyewa mesti minta, walaupun tuan penyewa ambil moratorium untuk kedai dia, bukan untuk lot dia. Tetapi penyewa ni mesti kena bayar sebab tuan penyewa takkan bagi, sebab dia pun nak survive juga. Kita kena fikir juga. Betul. Ini peniaga IKS ni tersepit dengan hanya bantuan RM166 66 sebulan. 1 bulan. Kan, so bukan kita tak nak bersyukur kita mengapa keadaan bantu kita, tetapi dia tak setimpal lah. Minta maaf cakap, kan,
kita bersyukur dengan apa yang kita dapat kan, tapi dia tak setimpal dengan apa yang IKS perlu sekarang ni. Even kita sendiri yang run tanpa ada shop block, tanpa ada kita pun terasa impact dia. Kan kalau kata 2019 kita boleh masuk buat roadshow, macam event, betul. Kalau 2019 boleh tengok kita punya sale untuk 1 tahun tu tak sampai 1 tahun tu, 2019 tu bermula bulan 9 sehingga bulan 12 kita boleh buat sale hingga RM40,000 buat sale itu saya sale. Itu total bulan 9 sampai bulan 12 kan? Yes. Kita start buat event, kita buat masuk roadshow semua dari bulan 9 sampai bulan 12. Kita boleh buat sale, jualan so kalau kita RM40,000, so kalau 9, 10, 11, 12, yang tu kita dah 1/3. Kalau kita kira total, darab lagi 3 lah kan? 4,000, berapa tadi? 20,000 20,000. So kalau yang tadi total bulan 9 sampai bulan 12 tadi berapa? 40,000. 40,000. So kalau 40,000 is one quarter. So kalau kita ambil full 120 lah. Kan 120. Tetapi pada tahun 2020 kita punya total jualan tak sampai pun RM6,000. Betul? Nampak tak perbezaan dia? 2019 2020 kan tak sampai RM6,000. Itu total jualan, belum tolak lagi apa-apa yang kita perlu bayar, apa semua kos apa semua. Belum tolak lagi. Kan? Cuba kita bayangkan pula kedai, sebuah kedai IKS yang ada kedai. Dia kena bayar utilities, dia kena bayar kedai, dia kena bayar apa kerja dia. Kan macam mana? Dengan hanya bantuan kerajaan RM166.66. Cuba bayangkan, dia tak dapat sale, dia tak masuk pun. Kan? Saya orang kata apa? Betul ada government orang berkata kita boleh buat jualan online, buat jualan secara through grup WhatsApp lah apalah kan. Kita gunakan aplikasi Foodpanda lah, GrabFood lah, apa-apa macam lah aplikasi sekarang ni. Tapi kita kena faham juga satu perkara. Tak semua kita punya pelanggan akan berada di satu tempat yang sama. Ada setengah orang dari luar kan. Lepas tu tak semua juga orang yang suka membeli secara online. Walaupun ramai sekarang membeli secara online, tapi kita kena faham ada satu barang yang orang takkan boleh nak beli online. Takkan tiba kata TV dia rosak, kena beli dekat online. Betul, boleh beli, memang boleh beli, tak ada masalah pun. Tetapi dia macam mana feel untuk beli sebuah TV yang berharga RM2,000 tanpa kita melihat dia depan mata. Dia tak sama, dia takkan sama. Sama juga orang nak beli produk makanan, mungkin dia tengok orang ni cakap kek ni sedap, sangat sedap. Mungkin waktu tu dia tengok memang nampak sedap. Tetapi dia tak boleh terasa, kita tak boleh dapat closing lagi, boleh boleh upsell kita seperti mana kita buat selalu dekat roadshow. Dengan hari selalu kan upsell kita. Dia tak boleh buat benda tu. Orang hanya boleh select apa dia nak, dah cukup itu saja. Tahu-tahu kita hantar je. Lepas tu kita tak dapat feedback dia macam mana rasa, dari segi rasa, apa yang kita boleh tambah baik, itu semua orang kata dia tergolong tau. Dia menjadikan satu orang kata satu macam mana satu bentuk komunikasi yang boleh berjaya antara kita entrepreneur dengan pelanggan kita. Itulah. Tetapi balik pada IKS tadi, dengan bantuan kerajaan yang terlampau banyak tu, so memang orang kata kita pun berasa bersyukur. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Bagi kan dua kali kerajaan bagi, tetapi itulah dia sangat-sangat orang kata dia kalau kata lemas tu dibaling orang kata kita tengah lemas dibaling pelampung tapi tak kena dengan kita pelampung tu. Kan ni pelampung kita masih lemas tengah-tengah lagi. Kita kena berenang ke pelampung tu. Itulah lebih kurang begitulah caranya kan. So
Kalau kata ada orang yang mendengar, mungkin boleh ambil sedikit ni kan, fahami kita sebagai AKS ni macam mana kita nak survive. Kan company besar jangan cerita. Kan company yang corporate ni jangan cerita. Dia orang dah ada fund yang cukup untuk dia orang survive. Kan? Tapi macam kita ni, mana kita nak ada fund, niaga baru 3-4 tahun. Kan? Baru kumpul. Kan nak membesarkan lagi bisnes, dah dia kena kowek habis dah. Okay, so untuk soalan yang kedua ni, apa yang aku boleh rumuskan adalah dari segi amount of GKP tu sendiri. Amount of GKP tu sendiri is basically insufficient lah untuk membantu support orang kata kelangsungan hidup IKS. Okay, seperti mana yang kau kira tadi pun lebih kurang RM160 sebulan, which kalau kita kira pun, kalau kita calculate pun sangat-sangatlah rendah kalau kita nak kita cerita dari segi pelbagai faktor untuk diorang membayar, kan. Diorang punya orang kata tak masuk akal lah. Bagi saya dia tak masuk akal kalau dipecahkan kepada by bulanan tu. Dia akan jadi masuk akal RM160 untuk sebuah perniagaan survive. Kan, sebab nak cover dari segi overhead dan dari segi pelbagai orang kata dia punya capex ke opex ke kan, capital expenditure, operation expenditure, so dia nak cover dan 160. So yalah, betul, memang JKP tu aku pun dari segi pendapat aku personally memang betul. Tapi whatever it is, at the moment memang kita kena orang kata nombor satu bersyukurlah. Betul, bersyukur. Walaupun sedikit kita bersyukur juga, dan juga kita terima kasih juga kepada kerajaan, especially Menteri Kewangan, bahagian Kementerian Kewangan, kerana membantu kami, membantu IKS. Walaupun kata amount tu tidaklah berapa boleh menyokong, tapi whatever it is pun diorang terpaksa membuat satu orang kata unpopular decision untuk membantu kita. Okay, dan juga aku masuk sikit point yang di mana kau kata kebanyakan customer tu tidak berada di lingkungan orang kata lingkungan yang lokaliti yang terdekat. Kan, tak ada lokaliti yang terdekat, itu memang kita akui kan, sebab seperti mana yang sahabat saya Khairul Azizi cakap, dulu memang betul kami memang main roadshow 2019 tu, it was our best moment lah. The greatest moment, the greatest achievement yang kita buat. So memang saya cakap terus terang kepada anda, kita orang boleh generate, yang ini dari segi roadshow lah, kita orang boleh generate seminggu pun dalam 17,000, 18,000. 17,000 ke 18,000? Dalam seminggu saja. Average je macam tu lah. Average macam tu lah, 17,000 ke 18,000 dalam seminggu. Alhamdulillah waktu tu. So when the pandemic struck, memang kita tak boleh nak buat roadshow lah. Okay, so balik kepada cerita yang di mana kita punya rely on our retail, so that's why kita terpaksa adapt this situation dan kita cari solution dia. Kita terpaksa adapt dengan keadaan sekarang dan juga kita cari solution. So what is our solution? Basically kita buat kita punya own product dan kita deliver kepada anda. So that's how right now kita nak orang kata adapt the situation dan juga kita bagi solution kepada apa yang kita hadapi sekarang. Okay? And aku ada satu cerita, bergegar pula. Aku ada satu cerita ataupun case study yang sangat-sangat menarik lah. Yang ni aku nak kongsi lagi sekali lah kepada sahabat-sahabat saya ataupun penonton yang akan menonton, yang sedang menonton ataupun yang akan menonton. This is a real case study. This individu, dia asal dia buat wedding planner tau. Dia buat wedding planner. And then when suddenly the pandemic struck last year, so definitely wedding planner ke catering ke apa ke memang tak boleh nak buat lah. Memang kau kena tutup lah. So dia pivot, dia punya business from the wedding planner pivot buat baju. Buat baju kan? Jauh sangat tu. Baju? Iya, buat baju. So dia buat baju, dia belajar buat baju. Nombor satu, dia belajar buat baju guna YouTube. Sekarang ramai betul YouTube. Dia belajar buat baja guna YouTube. Kedua, dia buat baja guna kulit pisang. So kulit pisang ni orang kata sampah sebenarnya. Kau goreng orang yang peniaga goreng pisang kan, kulit pisang bukan jadi orang goreng, dia orang buang. Dia ambil,
Dia buat, mula-mula dia buat satu, orang kata R&D dia sendiri. Bila R&D dia dah buat, dia share dengan dia punya community, dia share dengan dia punya jiran-jiran dulu. Menjadi baja tu. Menjadi baja tu, Ji. Nak jadikan cerita, paling best, macam mana nak jadi ya? Brand tu, dia tak bagi nama, so macam mana nak cakap, brand tu tak start lagi massive production tau. Dia dah start recruit agent, dia dah start structure semua, baru dia buat. Nama produk, nama baja tu Baja Nas. If you nanti kan later kau boleh Google lah. Betul, saya ada dengar tu, Baja Nas. Baja Nas. So right now, memang best lah, case study dia memang best. Sebab dia totally switch tau. Dan juga dia belajar guna YouTube dia. Kan, so right now dia survive, dia punya business dah memang, orang kata, tak silap aku lah, dia buat 11 juta tak silap aku daripada bulan 3 tahun lepas sampai Disember tahun lepas. Yelah, kau nak cerita apa, orang semua duduk rumah, semua cucuk tanam. Di situlah dia punya pelanggan. Kan, dia punya pelanggan dia. Okay. Itu menunjukkan bagaimana seorang usahawan berfikirlah, dia kena cepat bertindak lah, kena cepat. Tapi itulah, orang kata apa, tak semua orang akan ada, orang kata apa, ada sebegitu je lah orang yang lama buat dalam niaga, katakanlah catering, kalau dah 15 tahun buat, of course lah untuk dia beralih kepada sesuatu benda yang lain, dia agak susah dekat situ kan. So bukan pula expertise dia, lagilah susah. Dia ada dua itulah je. Kita kena dia ada dua je. Satu, memang dia memang susah nak berubah sebab dia dah sebati. Kan? Betul. Sebab masak dengan dia tu dah sebati, so dia agak susah nak keluar daripada kepompong tu. Dan kedua, memang tak nak buat lah, itu je. Itulah dia. Memang takkan buat lah. So macam tadi kau ada cerita pasal sektor-sektor yang terlibat lah. Okay. So macam otomotif memang terlibat. Yang memang orang kata badly hit lah right now, kan? Badly hit sektor otomotif sebab sales memang tak boleh jalan. Sales center memang tak boleh jalan. Pro 2 ke, Honda ke, Toyota ke, sales office tu memang tertutup. Kan? Lepas tu kita cerita daripada barbershop. Macam tadi kau dah sentuh. Barbershop ni kebanyakan pula adalah belia-belia muda. Kan, belia-belia muda yang baru nak start berniaga. Dia orang pergi kursus, dia orang pergi belajar kelas gunting rambut, and then bila dia dah gather dia punya skill, pengalaman, dia buka dia punya their own shop. So unfortunately, dia orang pun terkena tempias. Kan? And kita cerita pasal gym. Gym pun memang jangan ceritalah, memang kena tutup. Kan? And also the fun fact about gym ni, kebanyakan owner untuk gym adalah, sebab aku ada baca satu story lah, satu artikel, kebanyakan owner gym ni, diorang adalah golongan umur dalam 30-an. Very young age. Dan juga diorang punya keluarga adalah keluarga yang baru. Maksudnya definisi keluarga baru tu adalah diorang baru berkahwin ataupun anak dia masih lagi kecil. Kan? So it's an interesting fact. So owner gym, kebanyakan owner gym di Malaysia adalah, kita boleh cakap sebagai usahawan muda. Kan? Again, unfortunately, diorang pun terkena tempias. Kan? Sebab yelah gym, you guys nak tak nak memang diorang kena traffic yang ramai, baru diorang boleh generate income. Traffic tak ramai memang tak boleh lah. Kan? So ada satu lagi point ataupun info yang menarik lah. Okay. Kalau dari segi orang katalah forecast. Okay, dari segi forecast ada yang menunjukkan yang ni kita berita 3 Jun. Berita 3 Jun tahun ni dia kata about 90% peniaga kecil atau in amount 3 juta peniaga IKS akan gulung tikar in total lah. Yang ni aku baru baca. Aku tak tahulah whether it is accurate or not, tapi aku baru baca. So sebab last kali aku baca dalam 1000, yang ni aku baru korek tadi, in total sebab 3 juta, mungkin peniaga yang tak berdaftar juga. Yang kedai-kedai tepi jalan kan. Yang kedai-kedai biasa tu kan. Yang ni dah termasuk sekali dengan penduduk lah. Penduduk Malaysia. So kita balik-balik lah kepada apa yang saya cakap tadi.
bantuan kerajaan tu. Sama ada di tak berdaftar, itu nombor 2 punya perkara. Betul. Kalau kata yang berdaftar pun dengan bantuan RM166 selama sebulan tu sakit. Aduh, bukan kata untuk sebuah company nak survive. Untuk sebuah keluarga 3 orang pun susah nak survive. Betul. Tak boleh pun. Betul. Kan? Aduh. Ibarat macam kita pergi beli barang dapur lah. Ibarat macam kita beli barang dapur, RM160 tu berapa barang aja yang anda dapat. Itu kalau kita beli barang dapur kan. So it's an interesting punya story, interesting punya situation kan. Nah, aku nak tanya kau juga. Ini aku rasa memang agak menyakitkan hati. Soalan ni aku pun sakit hati, kau pun mesti sakit hati. Betul. Yang ni sektor penghilangan BAU. Maksudnya diorang operate business as usual. Whereby kita sedia kala tahu yang di mana cases yang banyak ataupun contribute yang banyak this past few months datang daripada tempat-tempat penghilangan. So, apa pendapat kau? So, yang ini pun aku dengan Big dah kupas lah. Memang kita orang pun jauh di sudut hati memang rasa panas jugalah kan. Tapi, apa pendapat kau? Kenapa diorang masih diberi kebenaran untuk operate? Okeylah, bab tu kalau kata kita meletakkan diri kita sebagai sebuah government ataupun sebuah kerajaan, kita yang menguruskan negara ni. Of course, penghilangan tu adalah sumber pendapatan untuk negara. Yalah, kalau dia orang tak beroperasi, dia orang takkan keluarkan barang, dan barang yang dia orang keluarkan tu pula takkan dicukai. Kan? Dia takkan bayar cukai sebab barang tak ada operate kan, tak keluar. So macam mana dia nak bayar cukai? Kan? Macam mana dia nak bagi tahu kerajaan, okey ni barang saya ni saya nak pergi jual, nak pergi eksport ke nak pergi import, barulah ikut dia lah kan. So barang tu takkan dicukai. Government pun takkan dapat lah untuk rolling yang punya expenses jugalah untuk bantu kita. Untuk kita kan. Bantu kita. Untuk bantu kita lagi. Sebab kita kan so itulah saya rasa dari sudut pandangan sebagai seorang, kalau kata saya sebuah kerajaan, okey, mungkin itu adalah ni berbanding pula dari sektor IKS. Kita kena faham IKS ni setiap barang yang dikeluarkan bukan semuanya, saya boleh katakan 90% tak bayar cukai pun. Okey. Kan, barang tu tak dicukai pun sebab barang-barang lokal kan, barang tempat semuanya barang gunakan diproses semuanya lokal punya untuk kegunaan lokal. Okey, jarang untuk kalau kata tak dieksport pun tak ada masalah bagi IKS kan. So saya rasa dia macam ada dua kata apa, dua level yang berbeza kan. Diletakkan sektor penghilangan ni di satu arah yang sangat tinggi, di mana kita pun takkan yang sektor penghilangan ni menjadi satu sumber pendapatan juga untuk kerajaan berbanding IKS tak dapat menyumbang sangat pun. Dia punya peratus penyumbangan tak setinggi penghilangan. Cuma apa yang menjadi isu dia adalah bila sektor penghilangan yang tak sepentingnya pun boleh beroperasi macam biasa. Itu yang menjadi persoalan kita rakyat biasa yang kat bawah ni ramai. Bukan kata saya je, saya rasa ramai lagi dekat bawah yang mempersoalkan kenapa penghilangan boleh dibuka sedangkan kedai runcit bukan kedai runcit lah, kedai car-wash, barber tak boleh buka kan. Apa motif tu? Sedangkan penyumbang utama kes sekarang ni pun boleh saya katakan 70% 80% kluster kilang. Kan, yang menyebabkan kita punya angka positif tu spike tinggi sangat. Kan? Kalau kata PKP 1.0 tu kita punya kes dalam 5,000, 6,000, 5,000, 6,000. Tapi tahun ni dia naik tu dia tak ada tunggu lah. Tak ada tunggu lah. Kan? Dia jeniskan pattern tunggu. Dia tak tunggu lah. Tahu-tahu tinggal asap pun meninggal habis semua kan. Kalau kita boleh tengok video yang dikongsikan yang dekat Seksyen 21 Shah Alam tu, van jenazah masuk
beramai-ramai, dah macam nak pergi kenduri. Ya, betul. Hospital dekat Kelang sana menunjukkan yang jenazah dah tak ada tempat nak letak, sampai kena guna kontena. Kita bukan nak dengar kajian itu, letak kontena tu dekat situ. Kita nak macam mana menangkan perkara tu kan. Itu yang jadi satu isu, satu benda yang dimainkan persoalan. Kita sebagai rakyat, kita tak nampak. Kita dengar berita dekat di media sosial kan. Media sosial pun kita habis setiap berita yang masuk. Ada certain page ataupun certain penyampai yang betul aja yang boleh kita percaya kan. Tak semuanya kita boleh ambil dan percaya bulat-bulat, bukan semua. So betul-betul dekat situ. Tapi dari segi dengan sekarang ni perkilangan dengan keadaan IKS sekarang, internet tadi pun orang beritahu berapa tadi yang bakal tutup tadi? Bakal tutup kalau dari segi berita baru dalam 90% of IKS akan gulung tikar lah. Yang ini tak, kalau dari segi data sebelum ni yang aku dapat 1,000 saja. Tapi aku baru baca tadi 3 juta. So aku tak tahu 3 juta tu adalah adakah termasuk sekali dengan individu dan juga peniaga ataupun macam mana. Tapi data sebelum ni yang aku dapat 1,000. Okay, so itu kita nampak sektor perkilangan dia orang tak ada terjejas teruk sangat pun. Kan sebab apa dia orang boleh run operasi macam biasa. Kita ni rakyat yang bawah ni yang dapat bantuan kerajaan kan, yang siapa yang dapat BPR tu alhamdulillah, yang tak dapat BPR ni yang tak boleh bekerja kan, yang tak boleh bekerja sebab dia orang tak benar boleh beroperasi lagi, yang hanya memerlukan bantuan kerajaan. Itu pun saya tak kata bantuan kerajaan, kalau kata iCitra tu duit kita sendiri juga. Ya betul. Dikorek-korek. Kalau orang baru kerja, saya membayangkan orang yang baru bekerja, katakanlah fresh graduate tahun 2017 kan, dia baru start bekerja 2018, 2019 baru 2 tahun. Berapa banyak simpanan dia dekat EPM dia disimpan? Kan, selalunya kalau kita orang Melayu 3 bulan kerja, bukan kata 3 bulan, 3 jam kerja terus apply beli kereta. Graduate scheme? Yes. Graduate scheme brand Honda. Bekas penjual kereta kan, 3 jam kerja. Baru dapat offer letter sign. Pukul 9.30 pagi, 11.30 pagi dah submit nak buat loan kereta dah. Honda, yang penting Honda. Baru dapat RM1. Yang penting Honda. Baru boleh menarik. Kan? Baru dapat RM1. Jadi ke depan itu nombor cerita. Kan? Yang penting so, sebagai contoh sahabat kita Hairul Haris pakai Honda. Nampak RM1 ramai kat dia, dapat dia bagi thumbs up lagi. Ramai RM1. So, itu yang kita cuba nak fahamkan. Sektor perkilangan boleh dibuka biasa. Sektor-sektor lain, industri kecil ini masih dibiarkan tertutup dengan bantuan kerajaan. GKP tu ni RM1,500 juga. Katakanlah guna formulasi sama tadi, RM1,500 dibahagikan dengan RM166. Anda bukan kata, jangan kata anda dekat luar. Saya pun tak boleh nak hadam macam mana RM166 tu boleh digandakan jadi RM10,000 sebulan. Tak boleh. Pak Mandelo kot. Pak Mandelo kan. Skim Pak Mandelo. Itu yang saya rasa wujudnya macam-macam scam sekarang ni. Kan scam. Mengambil kesempatan. Yalah waktu-waktu ni aku nak mencela sikit, aku nak tambah. Scam banyak wujud di kala orang terdesak. Betul. Orang dah mula tak fikir dah. Betul tu nombor 2. Scam mula wujud bila orang terdesak. Sama juga macam Macau scam semua. Sebab orang terdesak. Orang terkena, orang kata pulangan, orang kata memang mengarut lah. Dia kata dalam masa 3 hari pulangan 100%. Itu semua mengarut ya tuan-tuan dan puan-puan. Itu benda-benda tu memang tak ada. So kalau anda nak buat trade sendiri, memang boleh, tapi janganlah beri duit anda kepada orang yang kononnya boleh buat benda segitu. Kalau anda nak buat sendiri, anda buat sendiri, tak apa. Tapi kena belajar lah. Itu je lah cerita. Kena belajar. Kalau buka media sosial tu kan, kalau buka media sosial, apa yang banyak sekarang? Pelaburan. Pelaburan. Kan macam-macam. Forex lah. Betul. Macam-macam lah. Kita pun dah tak tahu ni betul ke tak betul. Kita tak pernah dengar apa nama company ni betul pula kan. Itulah. Tiba-tiba banyak. Kita jadi kata
Susah dan kita juga, nak tengok kata apa, bila orang dah keadaan yang terdesak ni, dia dah fikir satu je, macam mana dia nak dapatkan duit lebih banyak untuk usulkan harinya kan. Orang dia tak fikir dah risiko kat belakang. Yang penting macam mana dia nak gandakan duit tu. Yelah, dia nak pergi kerja tak boleh. Betul kan, tak boleh. Orang yang lemak pun kalau sebelum ni terhad boleh buka 8 pagi sampai pukul 8 malam. Orang berniaga nasi lemak, dia buka kedai pukul 7 pagi. Orang nak pergi kerja 6 pagi kan. 6 pagi pukul 8 pagi. Orang dah masuk kerja dah, siapa yang nak beli? Budak sekolah pun tak pergi sekolah, siapa yang nak keluar pula waktu tu? Betul kan. So dia tak logik tau dekat situ, susah. Even saya boleh bekerja kan, company memang dapat kelulusan sebab kita pun salah satu essential service juga, salah satu essential juga. Okay, kita food supply, food kata apa, hilang memproses makanan ya. So kita boleh berbasi. Bayangkan masa first awal PKPD tu, yang di mana dia letakkan syarat 8 pagi, 8 malam je kedai boleh berbasi. Okay. Kita masuk kerja 8.30. Kan? Of course kita keluar kerja 7.30. Keluar daripada rumah 7.30. Kan? Orang gue nak pergi tu tak, satu kedai pun tak buka. Faham tak? Kan? Dah kali lapor. Makan roti banana tu. Aduh. Balik kerja kena rasing pula beratur. Kalau kata betul beratur. Sampai 7.30 je. Kalau ada setengah restoran sampai 7.30, lepas tu dia tak ambil dah. Kan sebab nak kerja aku dia nak tinggal saman pula. Kan dia tak logik. Dia tak ada konsens dekat situ. Bagi kelonggaran, tapi macam nak bagi tak nak bagi je. Aku bagi lah. Tapi pandai-pandai lah orang ni lah. Acuh tak acuh lah. Susah lah benda tu. Susah nak kalau kata kita cuba nak fahami, yes. Kita sebagai rakyat kita cuba faham. Kita kena sokong apa yang diorang cuba buat kan, sebab nak putuskan rantaian. Tapi nampak pun hasil dia sampai sekarang tak nampak. Dari start ke awal darurat tu sampai sekarang masih tak nampak lagi perbezaan dia. Yang berbezanya hanyalah term PP, PKP 3.0, PKP, PKPD, PPN. Okay, so aku rumuskan poin tadi adalah, yalah macam tadi saya cakap, kita ulang balik, government terpaksa membuat unpopular decision untuk untuk negara kita dapat revenue lah, return balik, sebab dia dah belanja banyak kan, belanja macam-macam inisiatif kan, dia dah belanja macam-macam inisiatif. So dengan penghilangan inilah yang dapat membantu memberi mereka balik duit. So again this is the unpopular decision yang government terpaksa buat. So yelah kan, dan juga aku pun berpuas hatilah, orang kata kita punya TPM mengambil inisiatif, orang kata memang dia ambil, orang kata apa, ambil tindakan tegas lah untuk kilang-kilang yang tak ikut SOP tutup. Itu baru betul. Itu baru betul. Yang mana tak ikut SOP kau tutup. Jangan banyak cerita. Dah diberi kebenaran, dah diberi kelonggaran, ikutlah SOP. Janganlah asal boleh kan. Sebab waktu sekarang sangat-sangat genting. Kan? Masalah kan. Sangat-sangat genting. Janganlah orang kata, again macam tadi perkataan tadi lah, acuh tak acuh. Dah diberi kelonggaran, dah diberi kebenaran, ikutlah, buatlah betul-betul kan. Kita rakyat biasa pun ikut benda tu betul-betul, pergi pasar raya kan, beli barang dapur, balik bersihkan diri bau kita tu, takkanlah korang pun tak boleh kan, company besar, kilang besar kan. Okay, so dah 1 jam dah kita ke udara. Okay, alhamdulillah topik pada malam ni bual bicara Durian News ni, Borak at Mamak, sangat-sangat santai. Tengok macam saya dengan sahabat saya, Cik Khairul Zizi ni kan. Ini tinggal tak ada mamak je, kalau ada mamak roti canai tu kan. Tarik satu lagi. Kita dah lama tak pakai sign language kan. Kan? Pasal ini makan. Air. Sign language mamak kan. Lama kita tak pakai. Nanti kau tengok lagi mamak memang semua buat yang tu kan. Kalau ikut SOP nak pakai face mask, macam mana nak buat tu? Nampak face mask ke dalam keluar. Okay, so topik hari ni sangat-sangat orang kata best.
kita wrap up dulu. InsyaAllah besok kita fikirkan lagi topik apa atau konten apa yang lagi kita nak bicara, kan? So hari ni agak menarik, so kita akan teruskan lagi. And by the way, esok Ji, pukul 11 kan? Okay. Untuk you guys, kepada semua penonton, sahabat-sahabat, follower Perfecto, insyaAllah besok kita akan buat behind the scene secara live di Instagram page kami. Kita buat photoshoot. Wow. Kita buat photoshoot kan? Kita buat photoshoot untuk kita punya YouTube channel, Three Buddies channel. InsyaAllah kita akan tunjuk lah. InsyaAllah kita akan tunjuk. Kan? Tapi photoshoot tu pun kita buat dalam SOP yang betul lah. Kita pakai mask, sahabat-sahabat yang mana tangkap gambar, yang mana tak tangkap gambar memang kena pakai mask lah. Kita jaga. InsyaAllah kita akan jaga. Alright. So, akhir kata daripada saya, terima kasih kepada anda semua yang menonton dan bakal menonton live saya bersama sahabat saya Khairul Azizi pada malam ni. Again, kami berdua letak satu disclaimer, satu nota penafian yang di mana apa yang kami kupaskan, apa yang kami lontarkan hanyalah pendapat, hanyalah kita punya suara dari pihak IKS, dari seorang peniaga dalam sektor IKS, usahawan IKS. Kan? Kecil aja, industri kecil aja. Kan? Nama pun kecil, buang je sederhana tu, industri kecil je pun. Macam sederhana tu dah tak ada. Sederhana je nak bagi suka je. Okay, so akhir kata daripada saya, sebelum kita bagi laluan kepada Cik Khairul Azizi untuk beri dia punya kata akhir kata daripada saya, stay safe everyone. Jaga kebersihan diri anda. Orang kata kalau belum vaksin, daftarlah vaksin tu. This 1st August dah boleh buat walk-in. So tengoklah TV kat mana boleh buat walk-in, pergilah cocok. Okay. Again, vaksin ni bukan untuk orang kata merawat, memulihkan, tapi dia lebih kepada mencegah. Mencegah lebih elok daripada merawat kan. So lebih kepada mencegah. So itulah orang kata untuk herd immunity, kita ke arah herd immunity, insyaAllah kita boleh berjaya. Okay, stay safe everyone. So akhir kata pada Khairul Azizi sebelum kita end this live today. Okey lah, apa yang saya nak apa yang saya sampaikan hari ini bukanlah kita nak salahkan sesiapa, nak tuding jari siapa betul siapa tak betul. Okay, apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya nak suarakan kepada orang dekat luar sana. Kan, mana tahu mungkin yalah walaupun view kita 200 orang, tetapi mana tahu salah seorangnya mana tahu salah seorangnya adalah orang yang mungkin dapat membantu kita dekat IKS ni kan. Yalah sektor penghilangan dibenarkan beroperasi, dia orang boleh run, dia orang boleh bernafas macam biasa. Tapi kita sektor IKS ni dicekik kalau dicekik sampai mati tak apa. Ini dicekik dia macam nyawa-nyawa ikan tu. Dia macam dia tangkap ikan tu lepas tu dia letak tanah biar ikan tu menggelupur. Lepas tu dia bagi air sikit je. Kan macam tu lah itu. Diibaratkan dekat atas dekat yang nak menghadapi sekarang ni, masuk tahun kedua dan habis pun tahun 2021 ni kan, dah masuk separuh tahun dah pun. So saya rasa dah sampai waktunya difikirkan cara yang lebih logik, cara yang lebih efisien untuk membendung COVID ni. Kan daripada selain daripada memberi vaksin secara besar-besaran, daripada bagi vaksin secara besar-besaran, baik vaksin tu diterbangkan di atas awan, lepas tu dijadikan benih hujan. Dibiarkan hujan. Macam macam kita lawan jerebu. Macam lawan jerebu. Yes. Betul. Kan kita tengok dia orang sembur sanitizer dekat dia kan. Saya fikir apa kata vaksin tu dinaikkan atas awan, ditanam, dijadikan air hujan. Okey. Idea kau aku improvise sikit. Kedai mamak yang kipas air tu jangan letak air, letak vaksin. Letak vaksin. Yes, betul. Letak vaksin. Ataupun letak sanitizer. Letak vaksin. Okeylah. Sebelum saya dengan sahabat saya Iji ni merapu lebih lama kan. Merapu lebih lama. Yalah. Again,
Durian News, Borak Aib Mamak memang kita sembang santai aja kan. Macam kita, macam anda semua lepak kedai mamak dengan kawan-kawan kan, sembang isu semasa. Macam ni lah kami mengetengahkan konsep kami kan, bual bicara, talk show kan. Kalau again, komen, boleh komen. Kita akan petik apa orang kata, kita akan pilih komen ataupun pertanyaan mana yang kita boleh jawab, kita boleh jawab. Okay, so until tomorrow, insyaAllah IG live pukul 11. Kita akan buat live behind the scene, kita punya photoshoot untuk buat kita punya YouTube channel. InsyaAllah kita akan kongsi bersama anda. Alright. Okay, Iji, jumpa besok Nantikan YouTube channel. Nantikan, saksikan. Okay, Assalamualaikum semua. Jumpa nanti. Bye-bye.